Selamat pagi Asia dan selamat berhujung minggu. Ambil kau. Ya, bersua kita kembali dalam Sejahtera Asia edisi hujung minggu pada pagi Ha. Sabtu ini 24 Julai bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1442 Hijrah hanya di saluran TVS 122 Astro dan My TV. Jadi jika anda lihat saya, selalunya pagi Sabtu memang bersorangan. Tapi hari ini saya bersemangat Jeng, jeng, tu. Saya jeng. dendangkan lagu tadi. Sebab saya ditemani oleh Ya, Fatah. Apa ya, khabar ya. Fatah? Saya Alhamdulillah Mhm. diberi peluang untuk bernafas ya Sharon. Oh, saya pun Kan? syukur diberi Kita nafas kena pagi ni. bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi pada diri Betul, saya kita. setuju tu. Dan Mhm. kemeriahan Hari Sarawak pada Mhm. Khamis yang lepas masih terasa Sharon. Betul. Biarpun kita Mhm. menyambutnya dalam keadaan sederhana. Mhm. Namun, Ah, ianya tetap meriah betul. disambut dan kami bangga jadi anak Sarawak Sharon. Mhm. Kita bangga sih. Bangga. Macam Fatah macam mana sambut hari Sarawak ni? Kibarkanlah bendera kamu. Oh, Kibarkan bendera macam saya Sarawak. cuma makan bersama keluarga je. Mhm. Biasa kalau hari Sarawak kan banyak aktiviti yang dilakukan. Betul, Kalau kita tengok betul. especially Waterfront Fatah. Memang Mhm. tempat legend kan. Selalu Betul, ada betul. aktiviti. Tapi tahun ni tidak dapat disambut seperti Mhm. biasa. Jadi sambut di rumah sajalah Fatah. Betul tu. Tapi Mhm. apa-apa pun kemeriahan, orang cakap Aha, kemeriahan Hari Sarawak itulah membuatkan kita mengimbau betul. masa Mhm. kejayaan pejuang-pejuang kita dulu. Betul. Iaitu 22 Julai itu adalah tarikh keramat Mhm. untuk kita semua menghayati ataupun orang cakap appreciate, Memperingati memperingati. Betul tu. perjuangan-perjuangan daripada Mhm. tokoh-tokoh pejuang kita suatu ketika dahulu. Mhm. Tapi hari ini juga kita ada topik Fatah yang menarik Betul. yang akan dikupaskan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Jadi topik yang pertama adalah bimbingan dan kaunseling semasa pandemik. Dan topik yang kedua, mencapai impian menjadi usahawan. Jadi saya kira Betul tu. topik kedua-dua topik ini adalah sesuai dengan keadaan pandemik yang melanda Betul. negara kita, di Mhm. mana kita perlukan bimbingan dan kaunseling jika Betul kita tu. berada dalam keadaan tertekan. Dan kedua, mungkin ada dalam kalangan penonton yang hilang pekerjaan. Jadi mungkin Mhm. boleh berfikir cara untuk menjadi usahawan dari rumah. Betul. Mhm. Kita ni orang cakap COVID won't stop us for Betul. being creative tu. Sentiasa dalam Mhm. minda saya. Sentiasa implement kepada diri saya sendiri Mhm. Sharon. Dan Mhm. namun sebelum itu, Aha. apa kata kami bawakan anda Mhm. sedikit perkongsian yang ringkas tetapi menarik untuk Mhm. anda ketahui sebelum anda memulakan hari anda. Apa Baik tu Sharon. Fatah? Baik Sharon. Sebelum Mhm. kita nak bersemuka dengan tetamu kita, Ya. kita nak bercakap mengenai satu jenis penyakit ni yang Aha. sangat serius Mhm. iaitu serangan penyakit jantung. Wow. Mhm. Serangan penyakit jantung ni merupakan Mhm. punca kematian utama di Malaysia. Ya. Rakyat Malaysia mendapat serangan jantung pada usia yang lebih muda Mhm. berbanding negara jiran dan Mhm. negara maju lain. Betul. Semakin lama tempoh serangan jantung itu, semakin banyak sel dan tisu otot yang mati dan ianya boleh berhenti untuk berfungsi. Dan itu berbahaya. Mhm. Menurut data terkini yang diterbitkan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia, Mhm. World Health Organization pada tahun 2017, Mhm. kematian akibat penyakit jantung coronary di Malaysia mencapai 30,598 kes ataupun 22.13% daripada jumlah kematian. Serangan Mhm. jantung berlaku apabila aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung terlalu berkurangan atau dihalang sama sekali. Dan apabila sebahagian daripada otot ini tidak menerima oksigen yang diperlukan untuk berfungsi, otot mula punah. Dan serangan jantung ini boleh dikaitkan dengan mengakibatkan masalah kesihatan yang teruk seperti kegagalan jantung dan aritmia yang boleh membawa maut. Jika anda tahu yang anda ataupun sesiapalah yang mungkin menghidapi serangan jantung ataupun simptom yang akan saya dan Sharon kongsikan sebentar saja lagi, Aha. jangan abaikan ataupun terasa malu untuk meminta bantuan ataupun Ah. dapatkan rawatan segera. Baik Sharon, Di apa sini saya ingin simptom? kongsikan tambahan kepada Boleh, boleh. fakta yang telah dikongsikan oleh Fatah tadi berkenaan dengan statistik serangan jantung di seluruh dunia. Jadi di sini saya ingin kongsikan serangan sakit jantung di Malaysia. Jadi menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, penyakit kardiovaskular, jika anda tak tahu, penyakit kardiovaskular ni kan Fatah, atau penyakit jantung adalah berkaitan rapat dengan sistem peredaran darah, peredaran jantung dan juga pembuluh darah. Jadi kalau kita lihat laporan perangkaan sebab kematian di Malaysia pada tahun 2019 iaitu sebanyak
18,267 kematian daripada 117,387 kematian disebabkan penyakit jantung. Jadi kalau kita lihat melalui statistik Kementerian Kesihatan Malaysia, anggaran penyakit jantung koronari adalah sebanyak 40,000 kes baru setiap tahun bagi 28 juta penduduk. Jadi kadar kematian dianggarkan 2.5 kali ganda lebih tinggi berbanding kanser dalam kalangan wanita. Jadi wanita mengalami simptom berbeza berbanding dengan lelaki, Fatah. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, simptom-simptom yang biasa yang didapati oleh orang yang menghidap penyakit jantung ni adalah sakit dada. Jadi sakit dada tu adalah rasa sakit di tengah dada dan bagai ditekan atau dihenyak. Jadi kita rasa satu sakit yang macam tajam tu. Macam ada something tapi kita tak tahu apa benda tu. Jadi berterusan selama beberapa minit dia datang dan pergi. Jadi saya kira simptom ini sebab dia datang dan pergi. Mungkin ada dalam kalangan kita kan, Fatah. Bila rasa sakit dada tu, sakit biasa je lah. Mungkin sebab minum air kafein banyak sangat. Ataupun mungkin buat aktiviti kecergasan yang over lah. Ekstrim. Jadi mungkin sebab biasa lah. Tapi ia menunjukkan tanda-tanda serangan sakit jantung yang kita tak kenal pasti dari awal. Jadi perkara ini harus dikenal pasti dengan awal kerana kalau tidak dirawat dengan kadar segera boleh menyebabkan kematian yang berkejut. Dan juga seterusnya, simptom yang seterusnya adalah sesak nafas, berpeluh-peluh, pening loya dan muntah. Jadi saya kira ini pun kita tak tahu simptom ini merupakan salah satu simptom penyakit jantung, Fatah. Sebab loya tu biasa kan. Kita terfikir mungkin kita salah makan. Lepas tu muntah mungkin keracunan makanan. Jadi kita tak fikir ada kaitan dengan penyakit jantung. Sebab mungkin kita rasa ni gaya hidup kita ni dah sihat. Dan kita ni mungkin tak ada keturunan yang ada penyakit jantung. Jadi kita rasa sihatlah aku ni. Tak ada tak payah buat apa-apa lah. Ni perkara biasa. Sakit biasa je. Sebab kadang-kadang kau Fatah, saya rasa loya ke muntah ni perkara biasa yang saya alami kalau salah makan kan. Jadi tak terfikir boleh ni merupakan salah satu simptom. Jadi mungkin lepas ni saya boleh lakukan pemeriksaan kesihatan lah, Fatah. Bukan macam semua. Fatah pula macam mana? Kalau saya itulah orang cakap sebenarnya simptom-simptomnya hampir sama dengan penyakit-penyakit lain. Tapi namun kita jangan leka lah penonton-penonton kat rumah. Jika kita merasa sesuatu yang tidak selesa di tubuh badan kita, ayuh kita pergi segera membuat rawatan yang sepatutnya. Dan bukan semua serangan jantung ni berlaku secara mendadak atau sakit dada yang teruk ini seperti biasa yang kita lihat dekat TV ataupun dekat filem, tiba-tiba je nak jatuh pingsan kan. Terus pegang dada. Simptomnya berbeza mengikut individu. Betul. Setengah orang akan mula berasa sakit ataupun tidak selesa dan manakala setengah orang itu tidak akan mengalami sakit dada langsung. Dan ini boleh mewujudkan ataupun orang cakap silent killer. Itu bahaya. Itu bahaya. Dan simptomnya juga bila anda merasa sakit tidak selesa seperti sakit di bahagian rahang, belakang badan, sendi-sendi tubuh badan dan juga gejala lain seperti yang tadilah lesu, penat, rasa gelisah, perut kembung dan pitam. Dan seperti Sharon cakap tadi, wanita mungkin mengalami simptom yang berbeza berbanding dengan lelaki. Sebab wanita ni dia lebih mudah mengalami sakit dada tanpa tekanan tanpa tekanan berbanding dengan lelaki. Dan wanita ini juga lebih mengalami simptom tertentu seperti tercungap-cungap, lemah, lesu, ketidakhadaman, loya, muntah dan jantung berdebar-debar, sakit di belakang badan, lengan, leher dan Dan jika anda ataupun seseorang yang anda tahu mengalami simptom yang menyuperai serangan jantung yang berkemungkinan ini, dapatkanlah nasihat doktor dengan segera. Betul tu. Jadi kepada penonton yang bersama kami pada ketika ini, jika anda mengalami salah satu simptom yang kami berdua kongsikan, perlulah anda segera mendapatkan rawatan. Kerana jika tidak dirawat dengan kadar segera boleh menyebabkan kematian dan juga boleh menjejaskan kesihatan anda yang lain. Jadi terus kekal setia bersama kami berdua untuk mengupas topik yang telah kami kongsikan awal tadi bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita. Ingin tahu siapakah tetamu tersebut? Terus kekal setia hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Sejahtera Asia. Pagi-pagi ni memang semangat pagi kita semangat kan santai-santai. Kembali selepas ini.
Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu pada pagi ini. Jadi seperti yang telah dijanjikan, saya membawa tetamu istimewa khas untuk anda untuk mengupas topik bimbingan dan kaunseling semasa pandemik. Jadi di sini saya ingin kongsikan dengan anda beberapa perkara mengenai bimbingan dan kaunseling. Jika kita lihat dalam era pada zaman kini, masalah psikologi ini merupakan satu masalah yang sinonim dalam masyarakat kita. Jadi masalah psikologi ini merangkumi aspek jasmani, rohani, emosi dan fikiran. Jadi kalau kita lihat, hal ini telah banyak menyejaskan kesejahteraan hidup manusia pada hari ini. Oleh itu, kaunseling adalah perkhidmatan menolong yang bertujuan membantu individu mencapai kesejahteraan hidup. Manakala sesi kaunseling adalah pertemuan dua hala antara kaunselor dan juga klien. Jadi kaunselor ini dia akan menggunakan pelbagai kemahiran tertentu untuk membantu klien tersebut mencapai matlamat yang diingini. Jadi dengan sini, marilah kita bersama-sama mengupas topik ini bersama pakar motivasi dari Unimas iaitu Dr. Idris bin Eden. Apa khabar Dr. Idris? Alhamdulillah sihat, Sharon. Jadi apabila dia berada bersama dengan pakar motivasi ni, rasa aura tu lebih lah doktor. Saya rasa macam ada semangat baru pagi ni. Tak sabar-sabar berkobar-kobar ni. InsyaAllah kalau begitu jadinya. Sebab saya kira bimbingan dan kaunseling ni diperlukan oleh semua orang. Betul. Mungkin ada dalam kalangan masyarakat kita beranggapan bahawa saya tak perlukan kaunseling. Tapi mungkin dia tidak menyedari sebenarnya dia perlukan kaunseling. Betul. Jadi untuk permulaan ya Dr. Idris, dunia ni sekarang dilanda oleh COVID seperti yang kita ketahui. Boleh Dr. Idris ceritakan bagaimana keadaan ini dapat mempengaruhi keadaan mental seseorang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Sharon. Okey, jadi kalau kita melihat dalam konteks yang lebih besar, COVID memberi impak yang cukup besar kepada masyarakat. Okey, kalau saya lebih suka melihat isu ini dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks kehilangan pekerjaan. Dikatakan bahawa 81% rakyat berbilang latar belakang dan sebagainya kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat juga kepada isu itu dengan lebih yang dalam konteks yang lain, dalam isu kekeluargaan, kita merujuk kepada talian kasih di mana talian 1599 didapati bahawa isu kekeluargaan ini merupakan isu yang paling terkesan akibat COVID ini juga, kan. Dikatakan juga bila saya merujuk kepada statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, setiap 100,000 panggilan didapati bahawa 91.2% merupakan isu-isu yang berkaitan dengan keresahan emosi. Okey. Jadi talian kasih juga bila saya mengambil sedikit statistik daripada Lembaga Kaunselor Malaysia, didapati bahawa sekitar 18 Mac sehingga 12 Julai didapati bahawa 228 kes merupakan kes-kes yang berkisar kepada kemurungan, manakala 394 kes merupakan isu yang berfokus kepada kerisauan. Ini saya lihat bahawa COVID memang memberi kesan yang cukup besar kepada masyarakat. Okay? Dalam isu pendidikan pula, saya melihat ianya bukan hanya tertumpu kepada ibu bapa, malah kepada anak-anak yang rasa macam pendidikan PDPR. Apakah kesan nyata kepada mereka? Kadang-kadang mereka tidak dapat menguasai sistem pendidikan itu disebabkan oleh kekurangan parenting yang sesuai, because of internet yang tak mencukupi dan sebagainya. Dan secara langsung, perkara ini memberi kesan yang cukup besar kepada tahap kesihatan emosi mereka dan juga psikologi mereka. Yang akhir sekali saya lihat juga daripada aspek hubungan. Hubungan sama ada dalam konteks kekeluargaan. Pasangan jarak jauh, ibu bapa dan sebagainya. Ada kalangan kalau kita lihat bahawa setengah pasangan ini mereka berada di tempat yang berbeza. Jadi kebersamaan mereka, hubungan yang jauh dan sebagainya sedikit sebanyak menjejaskan daripada aspek kesediaan mereka untuk mereka berada dalam satu kelompok yang sama. Dan isu ini bila kita kaitkan balik kepada statistik yang telah dikeluarkan tadi, ternyata bahawa ini juga memberi sumbangan yang besar kepada statistik yang menunjukkan bahawa keretakan ataupun isu-isu kekeluargaan itu sedikit sebanyak terkesan akibat daripada pandemik 19 ini juga. Dan akhir sekali kita dapati bahawa kadang-kadang masyarakat masa kini mereka akan merasakan bahawa ketidakpastian, ketidakpastian, isu-isu COVID yang semakin meningkat, ada ketikanya turun, ada ketikanya naik secara mendadak. Dan juga didapati juga bahawa frontliner akan rasa macam resah. Emosi mereka tak seimbang.
mereka rasa macam ketidakpastian dan kadang-kadang isu keselamatan juga. Kita rasa takut nak keluar dan sebagainya. Dan bila isu ini dilihat secara lebih holistik dan juga lebih besar, ianya secara langsung menyumbang kepada kesejahteraan ataupun ketidakseimbangan aspek-aspek emosi dan psikologi masyarakat sebenarnya. Sharon. Betul tu. Saya sokong dengan apa yang dikongsikan oleh Dr. Idris sebentar tadi bahawa COVID-19 ni memang banyak menjejaskan semua pihak, tak kira lah daripada anak-anak kecil, daripada pelajar sekolah, daripada remaja, orang dewasa, orang tua dan juga saya boleh katakan di sini semua orang terjejas lah seperti Dr. Idris katakan. Walaupun mungkin kita tak rasa macam kanak-kanak tu tak kena, tapi sebenarnya kita tahu mereka juga terkesan dengan perkara ini apabila mereka tidak boleh keluar bermain bersama rakan-rakan. Mungkin stres mereka tu berbeza daripada stres yang dilalui oleh orang-orang lain sebab dunia mereka berkisar dalam dunia kanak-kanak sahaja ya doktor. Jadi doktor, bagaimanakah stres yang tidak terkawal dapat menjejaskan kehidupan seseorang? Tak kiralah dari segi majikan, pekerja, pelajar, guru, ibu, bapa, anak-anak dan sebagainya. Saya tertarik dengan kenyataan Cik Sharon tadi menyatakan bahawa kanak-kanak turut terkesan akibat COVID ini sebab mereka tak ada ruang untuk mereka bermain. Dan kalau kita lihat daripada perkembangan kanak-kanak ini, mereka memerlukan ruang dan peluang yang besar untuk mereka meneroka persekitaran, untuk mereka ada membina sahabat-sahabat, bermain dengan sebaik mungkin dan sebagainya. Tapi kalau saya merujuk kepada kajian daripada Morbidity daripada Kementerian Kesihatan, didapati bahawa 424,000 kanak-kanak mengalami isu-isu kesihatan mental. Ini yang cukup besar. Adakah maksud di sini adalah kajian ini dalam berkisar pada ketika ini? Belum lagi, 2019. Tetapi saya kena percaya bahawa kalau isu ini dilihat dalam konteks masa, dan saya yakin dan percaya bahawa statistik ini juga akan berlakunya peningkatan. Sebab 2019 lagi perkara ini dilihat dah menyumbang kepada 424,000, tapi kalau kita lihat dalam konteks masa, dalam keadaan persekitaran PDPR dan sebagainya, dalam konteks yang berlaku daripada macam mana pergerakan mereka dibatas, itu juga akan menyumbang kepada kesihatan emosi mereka. Mereka mungkin rasa macam resah nak main kat luar, nak bersama kawan-kawan, nak pergi ke kedai dan sebagainya, tak boleh. Kali ini sedikit sebanyak menyumbang kepada rasa tak selesa dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga di bahawa kajian-kajian modaliti tadi didapati bahawa tak kisahlah Sharon, you berada di mana, di bandar ke, luar bandar ke, sama ada kita ni sebagai orang bujang ke, yang dah kahwin ke, ataupun kita berkeluarga ke, kita memang terdedah dengan isu-isu kesihatan mental ini. Sebab kesihatan mental ini merupakan perkara-perkara yang kita perlu lihat dalam konteks yang lebih besar. Yang penting jangan bersendirian. Dan yang pasti dalam COVID-19 ini kita masih peganglah prinsip bahawa ada jalan keluar kita insya-Allah. Dan yang paling penting Sharon, saya nak tekankan di sini bahawa dalam kita terkesan kepada COVID-19 ini, tengoklah perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita ataupun individu yang hampir dengan kita. Sebagai contoh, kalau seseorang individu itu mengalami gangguan-gangguan daripada yang hilang minat terhadap pekerjaan, hilang minat kepada perkara-perkara yang mereka selalu lakukan dengan terbaik, yang keduanya kurang keyakinan diri, dan gangguan tidur yang tidur yang tak selesa dan sebagainya, itu merupakan simptom-simptom yang kita kena ambil maklum. Jangan biar. Sebab kalau kita biarkan begitu, ianya akan memberi kesan yang cukup besar kepada kita dalam kita menjadi individu yang boleh menyumbang kepada masyarakat maupun kepada keluarga dan sebagainya. Jadi saya betul-betul setuju dengan apa yang dikongsikan oleh Dr. Idris bahawa kita perlu alert, kita perlu tahu gejala stres tersebut, gejala yang masalah mental itu, kerana kadang-kadang orang yang menghidapi masalah mental ini, masalah psikologi ini, mereka tidak menyadari bahawa mereka sebenarnya perlu pertolongan. Jadi kita sebagai orang yang terdekat ataupun kita sebagai kenalan yang terdekat ni kepada rakan-rakan, kenalan yang rapat ni, kita harus mengenal pasti simptom-simptom yang dihadapi oleh seseorang itu supaya kita dapat membantu mereka untuk mendapatkan rawatan dengan kadar yang segera. Kerana saya percaya masalah psikologi ini, masalah mental ini jika tidak dirawat dengan kadar yang segera boleh memudaratkan bukan saja dari segi kesihatan mental tapi dari segi kesihatan fizikal juga. Jadi selepas ni kita akan ketahui apakah gejala masalah psikologi dan juga masalah mental yang dihadapi oleh kanak-kanak kecil selepas ini bersama dengan Dr. Idris hanya dalam siaran Sejahtera Asia.
Ya, terima kasih kerana terus setia bersama saya dan juga Dr. Idris bin Eden dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu ini. Jadi seperti yang telah kita kongsikan bahawa memang COVID-19 ni memberi kesan dari segi psikologi dan mental kepada semua orang. Kalau orang dewasa, kita dapat tahu apakah simptom-simptom yang dialami oleh mereka. Tetapi kalau kanak-kanak kecil, kita kurang mampu ataupun kita kurang mengenal pasti apakah simptom dan gejala tersebut kerana kanak-kanak kecil ini mereka tidak berupaya untuk menyampaikan apakah perasaan dan apa yang berada dalam perasaan dan fikiran mereka. Jadi Dr. Idris, bagaimana kita nak mengenal pasti kanak-kanak ataupun anak-anak kecil ini mengalami masalah psikologi dan masalah mental? Okey, terima kasih Cik Sharon. Jadi kalau saya melihat kepada bagaimana itu merupakan kaedah lah yang terbaik untuk kita melihat bagaimana yang terbaik untuk kita kena pasti bahawa anak kita ini berada dalam keadaan okey ataupun tak okey. Okey. Jadi yang terbaiknya adalah kita sebagai parents ataupun keluarga kena peka kepada sebarang perubahan-perubahan yang berlaku kehadap anak kita. Okey. Sama ada perubahan yang bagaimana? Perubahan dari segi minat mereka kepada sesuatu yang mereka lakukan. Kalau sebelum ni mereka minat dengan benda yang mereka lakukan tu nampak macam berubah sikit, kita pantau. Okey, kita pantau. Yang keduanya kita tengok dari segi gangguan tidur mereka, adakah mereka tidur mereka okey tak okey dan sebagainya. Tambah-tambah lagi sekarang ni dengan online yang kita lihat sebagai perkara yang menjadi dominan dan mereka banyak spend masa mereka dengan benda-benda yang bertertumpu kepada gadget-gadget yang tertentu, main game dan sebagainya. So kalau kita lihat dapati bahawa anak-anak ini berlaku perubahan-perubahan yang tidak normal, perubahan-perubahan yang kita rasa perubahan yang kita ya sebagai mak bapak rasa bahawa perlu lakukan sesuatu, kita kena faham di situ. Yang seterusnya kita tengok juga dari segi perubahan selera makan. Dulu katakan anak-anak kita ni makannya macam meriah, makannya nampak macam okey, tapi tiba-tiba berlakunya perubahan-perubahan tertentu kepada pola pemakanan mereka. Kita dapati bahawa itu merupakan antara indikator-indikator yang perlu kita lihat. Sebab kalau kita mengambil mudah kepada setiap perubahan-perubahan yang berlaku kepada anak-anak kita, ianya merupakan satu perkara yang merugikan kita sebagai mak bapak. Sebab kita kadang-kadang kita lupa bahawa perubahan-perubahan yang kecil itu merupakan sesuatu yang akan mengganggu kebolehfungsian kanak-kanak dalam konteks mereka sebagai individu yang pada lazimnya mereka memerlukan satu proses yang berterusan untuk mereka berkembang dan terus menyumbang kepada masyarakat apabila mereka besar kelak. Betul. Seperti yang Dr. Idris kongsikan kan doktor. Tapi kalau saya kan doktor, kalau saya stres ke ataupun saya mengalami masalah kemurungan, saya kuat makan doktor. Saya makin bertambah. Tapi seperti doktor kongsikan ada orang yang mengalami tidak mempunyai selera makan. Jadi saya kira ini bergantung pada individu juga lah kan doktor. Macam doktor sendiri bagaimana? Saya kalau saya stres, saya tak suka makan. Saya suka berlari, saya suka lakukan sesuatu yang boleh menyebabkan saya rasa saya selesa untuk riliskan masalah saya dengan melakukan sesuatu yang mengeluarkan peluh. Itu saya lah. Itu saya. Tapi tak semua orang akan memiliki daya tindak yang berbeza. Kan? Ada orang suka makan, ada orang yang kurang makan, ada orang yang suka tidur, ada orang suka berlari dan sebagainya. Itu bergantung kepada bagaimana mereka memilih daya tindak yang terbaik untuk mereka berdepan dengan cabaran ataupun masalah yang berlaku sebenarnya. Ya, sebenarnya bergantung pada kita bagaimana kita menghadapi apa situasi dalam kehidupan kita tu. Jadi kalau kita lihat sesuatu perkara itu boleh menimbulkan stres pada kita, maka streslah keadaannya. Betul. Kalau kita tengok dia dalam sudut yang positif, maka dia akan jadi satu perkara yang positif. Jadi kita juga harus bijak mengenalikan perasaan kita dan emosi kita dalam kita menghadapi cabaran yang saya kira pada era ini sangat mencabar ya doktor. Jadi kan doktor, apakah langkah-langkah untuk menjaga kesihatan mental ataupun menguruskan stres? Okey. Bagi saya melihat kaedah yang terbaik untuk kita berdepan dengan cabaran-cabaran ini adalah dengan cara dua domain yang penting. Yang pertama sekali, internal and external factor. Kalau saya melihat daripada aspek-aspek internal, ianya melihat kepada dalaman kita. Bagaimana kita sebagai seorang individu membina imuniti psikologi yang kukuh. Maksudnya di sini bahawa kita sekarang imuniti badan sangat penting dalam kita berdepan dengan COVID-19. Tapi dalam konteks psikologi ataupun dalam konteks counselling, bagaimana kita sebagai individu membina imuniti psikologi yang kukuh? Dengan cara kita kena ambil maklum dan kita tukar persepsi. Bak kata Cik Sharon tadi bahawa masalah itu akan dilihat
dengan cara bagaimana kita memberi definisi kepada masalah tersebut. Dalam konteks ini, sebagai individu, perkara asas yang perlu kita tekankan adalah kita kena melihat kepada persepsi terhadap masalah itu bergantung juga kepada outcome yang akan kita akan timbul. Kalau kita melihat masalah itu sebagai satu cabaran, maka outcome juga akan merupakan cabaran. Tetapi kalau kita buka minda kita, melihat persekitaran kita, melihat ia sebagai satu perkara yang memberi kita kekuatan dalaman dan sebagainya, outcome-nya juga akan positif. Okay. Dan tahu yang penting juga bagi saya dalam konteks internal ini, kita kena tahu limitasi kita. Di mana mampu kita buat sesuatu itu bergantung kepada keupayaan dalaman kita, keupayaan kapasiti kita. Okay. Yang seterusnya, kalau kita lihat kepada faktor external factor, saya tidak menidakkan kepentingan hubungan kekeluargaan itu sendiri. Sokongan suami isteri, sokongan isteri kepada suami, suami kepada isteri, mak mentua kepada menantu dan sebagainya. Ianya merupakan satu ecological perspektif yang mana kita lihat bahawa perkara ini perlulah sesuatu yang saling menyokong. Saya sedar je Sharon, sekarang ini kita dapati bahawa ramai ada individu yang kehilangan pekerjaan, betul? Betul. Suami hilang pekerjaan. Inilah masa yang terbaik untuk kita sebagai pasangan, berilah sokongan-sokongan yang terbaik kepada pasangan kita. Okay? Kalau katakan ada e-business yang terjejas, kita sokong mereka. Okay? Yang keduanya, kita lihat juga kepada sikap setengah masyarakat turut menyumbang kepada kesukaran kita untuk berdepan dengan stres yang pelbagai ini. Didapati juga bahawa bila kita lihat dalam media-media sosial, didapati setengah individu cenderung untuk memuat naikkan video-video yang kita rasa boleh mencetuskan ataupun boleh memberi some ideas kepada individu untuk bertindak. Saya mengambil contoh copycat. Pernah dengar istilah copycat kan, Cik Syara? Copycat ini kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, saya selalu bercakap dengan rakan-rakan maupun masyarakat sekitar dengan saya, stop untuk kita sebarkan copycat yang video-video macam tu. Sebab ianya secara tidak langsung, individu yang dalam keadaan yang tidak stable emosi mereka, mereka akan cenderung untuk meniru. Meniru perbuatan-perbuatan yang boleh menyumbang kepada mereka untuk bertindak kepada perkara-perkara yang di luar daripada norma-norma manusia yang biasa. Itu yang saya dapati bahawa peranan masyarakat, peranan individu, peranan ahli keluarga, rakan-rakan maupun rakan-rakan di tempat kerja, itu merupakan domen-domen yang paling penting dalam menyumbang kepada kesejahteraan individu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat betul doktor, sebenarnya semua pihak memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah ini, iaitu lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni kita memerlukan sokongan daripada semua orang. Kalau kita lihat, saya kira memang ramai dalam kalangan kita seperti yang doktor kongsikan, banyak hilang punca pendapatan. Jadi ini memang memberi satu tekanan kepada sebuah pihak. Jadi dia melibatkan satu keluarga tersebut, menjejaskan institusi keluarga tersebut. Jadi kan doktor, mungkin ada dalam kalangan penonton kita ni yang mungkin tengah menonton sekarang ni berada dalam keadaan tekanan, berada dalam keadaan stres ataupun kemurungan. Jadi mereka terfikir bagaimana untuk mendapatkan bantuan dari segi kaunseling dan bimbingan. Adakah hanya orang yang mengalami masalah tekanan, kemurungan saja yang perlu dapatkan kaunseling, ataupun orang siapa saja yang rasa dirinya perlu didengari, dia ingin meluahkan perasaan kepada orang yang dipercayai. Dari mana mereka dapatkan bantuan? Okey, terima kasih. Jadi saya berpegang kepada prinsip bahawa saya yakin dan percaya, Cik Sharon, dalam keadaan COVID-19 ini kita memang diuji. Dan saya yakin dan percaya bahawa ada lagi jalan yang terbaik untuk kita keluar daripada kaedah ini. Berbalik kepada soalan tadi, di mana untuk kita mendapatkan perkhidmatan ini, saya yakin dan percaya bahawa sekarang terlalu banyak talian-talian yang digunakan untuk mereka menjadi tempat mendengar kepada masyarakat-masyarakat. Masyarakat sebenarnya inginkan sesuatu ataupun tempat untuk mereka menjadi telinga kepada mereka untuk mendengar keluh kesah mereka. Okay? Kalau saya merujuk kepada talian-talian di Sarawak sendiri, talian telecounseling COVID yang diadakan oleh Jabatan Kebajikan yang bermula daripada 8 pagi hingga pukul 5 petang. Itu merupakan mereka boleh kepada talian tersebut untuk mendapatkan perkhidmatan. Okay? Dan saya yakin dan percaya bahawa dalam di peringkat kementerian lain sekalipun, talian kasih, saya merujuk kepada talian kasih sebab saya sendiri merupakan salah seorang
sukarelawan berada dalam talian kasih, di mana talian tersebut kalau sebelum ini 24 jam, tapi sekarang ini dia dah sampai pukul dia limitkan masa-masa tertentu, di mana dia masih lagi menyediakan ruang dan peluang kepada masyarakat untuk menjadi tempat masyarakat meluahkan rasa kebimbangan, kerisauan mereka, rasa macam apa-apa perasaan sekalipun, yang di mana kalau masyarakat rasa jiwa mereka tidak selesa, carilah talian kasih, carilah talian-talian lain yang boleh mereka berkongsi. Boleh memberi sokongan. Yes. Okay, jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Idris bin Eden di atas kupasan beliau bimbingan dan kaunseling semasa pandemik. Jadi kepada anda di luar sana, jika anda merasa tertekan, anda merasa kemurungan ataupun anda merasa stres, jangan segan dapatkan bantuan dalam kadar yang segera. Dan ingat pesan saya dan juga Dr. Idris, jangan sesekali malu untuk mendapatkan bantuan, kerana mendapatkan bantuan tidak bermakna anda gila. Perlu ingat ya, tidak bermakna anda gila. Jadi jangan segan untuk mendapatkan bantuan dalam kadar yang segera. Jadi selepas ini terus kekal setia bersama kami, kerana selepas ini anda akan bersama dengan Fatah dengan topiknya mencapai impian menjadi usahawan. Jadi terus stay tune guys. Baik, selamat kembali dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya dalam segmen saya menemui ramah tetamu kita iaitu Encik Shafa Rizwan iaitu apa yang saya cakap ni iaitu Encik Shafa Rizwan ni Yaakob merupakan bekas pegawai bank dan pensyarah yang berani mengambil langkah untuk beralih kerjaya ke bidang perniagaan. Beliau meninggalkan bidang kerjayanya yang mempunyai pangkat yang sedap didengar untuk memenuhi impian yang sebenar. Namun Shafa Rizwan tidak melepaskan begitu saja minat mengajarnya kerana masih mengajar kelas atas talian dalam peringkat sekolah rendah ke peringkat diploma menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR ataupun online distance learning, selain menjadi tenaga pengajar kecerdasan Zumba. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Hebat. Pemegang Sarjana Pentadbiran Perniagaan Korporat dari universiti ini mengakui sememangnya tertarik berniaga sejak kecil apabila membantu ibunya menjual pelbagai biskut, dan dari situlah timbul ilham dan minatnya untuk mengembangkan perniagaan biskut ibunya. Jadi hari ini kita bersama dengan beliau sendiri untuk berkongsi pengalaman beliau untuk mencapai sesuatu itu. Macam mana dia mencapai impian menjadi seorang usahawan yang berjaya kini. Selamat datang. Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Dah breakfast? Sudah. Jadi Encik Shafa Rizwan, Ya. bagaimanakah Encik Shafa Rizwan sendiri mendapat idea untuk memulakan perniagaan sendiri? Sebab seperti yang kita tahu, Encik Shafa Rizwan mempunyai latar pekerjaan yang boleh dikatakan keadaan yang selesa. Jadi dari mana datangnya idea untuk mengambil langkah yang berani untuk menukar kerjaya 360 darjah ke bidang perniagaan ini? Okey, terima kasih ya. Saya mendapat idea untuk melakukan perniagaan ini apabila ibu saya memulakan perniagaan biskut dan kek sejak saya bersekolah dari sekolah menengah. Jadi masa tu saya hanya membantu sahaja. Membantu untuk membungkus dan menghantar. Kemudian apabila saya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, diploma dan ijazah dalam pengurusan perniagaan, dari situ saya mula untuk mencari idea macam mana untuk mengembangkan bisnes emak saya. Jadi dari situ saya juga dapat tengok yang perniagaan ini boleh pergi jauh. Disebabkan kita mempunyai pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Jadi tidak salah untuk kita melebarkan sayap untuk perniagaan biskut dan kek. Betul. Kek apa tu? Dan biskut-biskut antaranya? Kebiasaannya kek yang dijual adalah kek-kek tradisional Sarawak. Contohnya kek ati parik, kek lumut. Jadi kalau biskut? Okey. Biskut kebiasaannya kita menjual biskut yang kita biasa tengok.
yang Okey. orang jual. Batang borok. Batang buruk, biskut makmur, chip coklat. Baik Encik Shafarizwan, siapakah yang menjadi inspirasi kepada Encik Shafarizwan? Siapakah idola usahawan dalam bidang perniagaan ini? Atau dalam kata erti lain, apakah yang memotivasikan diri anda untuk cenderung berniaga ini? Okey. Yang menjadi pencetus idea ni adalah ibu saya sendirilah. Okey. Tidak perlu ambil jauh, kita ambil orang yang terdekat dengan kita. Betul. Di mana ibu saya membesarkan kami sekeluarga hanya dengan menjual biskut dan kek. So dari situ saya mendapat ilham di mana apa-apa pekerjaan yang kita lakukan as long as dapat memberi manfaat. Jadi itulah yang terbaik. Betul. Saya setuju dengan statement itu di mana kalau kita nak berjaya, kita kena ambil pendekatan yang dekat dahulu daripada kita mengambil mengidolakan orang yang jauh. Kita idolakan orang yang dekat dengan kita, yang berjaya sebelah kita. Itu kita perlu menjadikan inspirasi untuk kejayaan kita. Jadi Encik Shafarizwan mengakui minat berniaga datang sendiri sejak kecil lagi. Sebelum memulakan sesebuah perniagaan ini, apa persiapan-persiapan penting yang dilakukan oleh Encik Shafarizwan yang kini bergelar usahawan? Okey. Antara persiapan-persiapan yang penting sebelum kita memulakan perniagaan, yang pertama sekali kita kena ada idea. Betul. Okey. Idea maksudnya apa yang kita nak beri kepada pelanggan. Produk ataupun perkhidmatan ataupun kedua-duanya sekali. So, sebelum kita nak decide produk ataupun perkhidmatan, kita kena buat kajian. Kita kena tengok orang sekeliling. Apa yang mereka perlukan untuk masa ini. Seperti contoh, biskut dan kek. Kebiasaannya, permintaannya akan lebih tinggi semasa musim perayaan. Kalau kita tengok musim COVID-19 pada masa kini, semua sekolah ditutup. Betul. Jadi perkhidmatan untuk pendidikan tambahan untuk anak-anak di rumah sememangnya mendapat keperluan yang tinggi. Dari situ kita dapat tengok kita semestinya mencari apa yang mendapat sambutan pada masa kini sebelum memulakan perniagaan. Betul tu, penonton-penonton. Dan bila kita sebenarnya kalau nak membuat sesuatu bisnes tu, kita kena buat kajian dan melihat kepada environment sekeliling kita. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka nak. Market tu kena ada, market value tu kena ada. Dan untuk memulakan perniagaan ini, pasti liku-liku yang dihadapi banyak dari segi wangnya, masanya dan sebagainya. Jadi, apakah cabaran yang dihadapi untuk memulakan perniagaan sendiri dan bagaimana pula Encik Shafarizwan mengatasi cabaran ini? Okey, antara cabaran-cabaran yang kita boleh tengok bukan sahaja kepada saya tetapi kepada peniaga-peniaga lain di luar sana. Yang pertama adalah cabaran daripada segi kewangan lah. Sebelum kita memulakan perniagaan, kita hendak membuat satu kiraan. Kiraan secara menyeluruh apa yang perlu kita lakukan dalam menubuhkan perniagaan tersebut. Contohnya kita kena pentingkan apa yang perlu dahulu. Dari segi kewangan. Sebab tidak semua orang memiliki keuangan yang kukuh sebelum memulakan perniagaan. Oleh itu, cabaran daripada segi keuangan ni saya rasa memang general. Betul. Secara generalnya bukan semua, kebanyakannya lah sebelum memulakan perniagaan kita akan ada masalah kewangan. Tetapi cara untuk kita mengatasinya, kita kena yang pertama kita kena listkan apa yang penting dahulu sebelum memulakan perniagaan. Maksudnya kita kena bahagikan duit tersebut mengikut keperluan. Apa yang penting dan apa yang tidak penting. Yang kedua dari segi persaingan. So secara umumnya persaingan memang berada di mana-mana. Contohnya kalau saya jual biskut, mungkin kawan saya juga jual biskut. Ataupun kenalan lain pun jual biskut. Tetapi yang membezakan biskut-biskut saya dengan orang lain adalah dari segi cara pemasaran, marketing strategi ataupun produk yang dijual. Semua produk yang dijual tidak mempunyai persamaan. Mereka mempunyai identiti yang masing-masing. Jadi cara untuk saya mengekalkan
identiti produk saya dengan cara Macam mana tu? Mempromosikan dengan cara bentuk unik? yang pertama dari segi pemasaran. Kebanyakannya saya menggunakan pemasaran dekat media sosial. Betul. Dari situ saya tengok sambutan yang boleh dikatakan sangat Sangat wow lah kan? Ya. Dan itulah sebetul. Sememangnya betul apa dicakapkan Encik Shafar Rizwan. Sebenarnya free marketing dekat social media ini sangat-sangat wow, sangat memberangsangkan jika kita pandai mencari macam mana langkah-langkah untuk memarketkan kita punya produk tu. Jadi inilah dunia perniagaan yang banyak cabarannya. Bukan kita lihat kepada Encik Shafar Rizwan saja, kita melihat secara keseluruhannya. Peniaga-peniaga luar, itulah cabaran yang mereka hadapi sebenarnya dari segi kewangan, dari segi masa, dari segi kreativiti tu. Jadi banyak lagi persoalan yang kita akan tanya kepada Encik Shafar Rizwan. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami di Sejahtera Asia. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dengan saya Fatah Bolhanuddin dalam Sejahtera Asia. Dan kita bercerita mengenai perniagaan. Baik, Encik Shafar Rizwan. Berapa lama dah Encik Shafar Rizwan berkecimpung dalam dunia perniagaan ini? Dan jika boleh dikongsikan, adakah pernah mengalami kegagalan dalam perniagaan? Sebab gagal ini tidak pernah lari daripada kehidupan kita sebagai manusia. Namun, gagal sekali bukan gagal selama-lamanya. Kalau ya, apakah faktor yang menyumbang kepada kegagalan itu dan kini menjadi sebuah kejayaan Encik Shafar Rizwan? Okey, terima kasih Encik Fatah. Saya mula start serius dalam perniagaan selepas saya menghabiskan pelajaran saya dalam pengurusan perniagaan. Jadi di situ saya memulakan langkah kecil lah. Di mana saya belajar sendiri untuk membuat biskut daripada emak saya. Okey. So dari situ saya belajar untuk menguruskan sendiri biskut dan sebagainya dari awal sampailah habis. Sambil saya bekerja, sambil saya melakukan perniagaan kecil tersebut. Jadi selepas itu saya melanjutkan lagi pelajaran dalam perniagaan korporat dekat Unimas. Di situlah saya belajar untuk macam mana menguruskan sesuatu perniagaan dengan betul. Daripada ilmu tersebut, saya mendapat idea lah untuk melakukan perniagaan dengan serius. Jadi oleh itu, saya mendaftarkan sendiri perniagaan tersebut bagi memudahkan proses perniagaan saya. Antara apa soalan? Kegagalan. Yang membuat kini Encik Shafar Rizwan berjaya. Apakah faktor tu? Okay, antara kegagalan yang saya pernah hadapi, yang pertama apabila kita memulakan sesuatu perniagaan, pada awalnya memang kita akan kurang sambutan daripada pelanggan sebab kita belum mendapat kepercayaan daripada mereka tentang produk dan perkhidmatan yang kita nak tawarkan. Jadi selepas kita mencuba tanpa menyerah kalah. Jadi dari situ saya mengambil apa-apa komen ataupun tindak balas daripada pelanggan terhadap produk dan perkhidmatan saya ambil sebagai pengajaran. Dan dari situ saya belajar untuk membaiki produk dan perkhidmatan yang saya tawarkan kepada pelanggan dari masa ke semasa. Betul. Tindak balas ataupun feedback itu sangat orang cakap sangat penting ya. Apa-apa pun tak kira lah daripada segi perniagaan ataupun dari segi pembelajaran itu sendiri. Bila kita dapat feedback, tak kira negatif ataupun positif dan kita implementkan kepada diri kita sendiri untuk menjadi sesuatu yang positif, kegagalan itu dapat diatasi dengan cara kemenangan. Baik, bolehkah Encik Shafar Rizwan kongsikan bila turning point iaitu permulaan bisnes ini bertambah popular? Bila turning point tu start?
Okay, turning point dia start pada penghujung 2019 Okey. di mana pekerjaan terakhir saya adalah sebagai pensyarah di universiti swasta dekat Sarawak. Jadi selepas saya menamatkan pengajian saya dalam perniagaan korporat, di situlah saya mula untuk serius melakukan perniagaan tersebut, di mana sambutan pada masa itu memang sangat banyak. Tapi selepas itu berlakunya COVID-19. Okey. Tetapi itu tidak mematahkan semangat saya untuk meneruskan perniagaan pada tahun lepas, 2020, di mana kita dilanda COVID-19, di mana menjadi cabaran utama untuk semua usahawan Betul. di luar sana dengan PKP-nya lagi. Dan pergerakan yang terbatas, tapi itu tidak memutuskan semangat saya lah. Itulah betul apa Cik Shafar Rizwan cakap tu. COVID won't stop us from being creative. Ada je kita nak cari masa ataupun nak cari jalan untuk mencari sesebuah yang bergelar rezeki ni. Jadi bercakap mengenai pekerjaan dahulu, Cik Shafar Rizwan mempunyai pekerjaan yang agak selesa. Bekas pegawai bank, bekas pensyarah. Macam mana penerimaan ahli keluarga tu bila orang cakap macam okey, kami nak berhenti. Kami nak berhenti nak nyambung perniagaan. Macam mana reaksi? Lagi-lagi reaksi keluarga, ibulah. Macam mana tu? Okey. Sebelum ini saya mempunyai 3 pekerjaan. Okey. Pekerjaan pertama saya merupakan sebagai pegawai bank selama 2 tahun. Jadi bekerja di bank kita boleh anggap orang cakap pekerjaan yang selesa lah. Betul. Mungkin disebabkan orang tengok daripada Dari segi luaran lah, bank ada kerjaya. duit. No. Okey. Okay. Disebabkan kerjaya bank ini merupakan orang kata wow. Betul. Jadi pada pandangan saya, setiap orang mempunyai pandangan yang sendirilah terhadap pekerjaan mereka. Jadi pekerjaan yang kedua saya adalah merupakan seorang pegawai pengurusan sumber manusia. Jadi di situ saya belajar macam mana nak mengenal setiap orang. Macam mana persepsi orang terhadap kita dan sebagainya. Dan yang ketiga sebagai pensyarah yang mengajar Fakulti Pengurusan Perniagaan. Jadi dalam saya menjadi pensyarah, saya mengajar subjek keusahawanan ataupun entrepreneurship. Jadi dari situlah saya banyak belajar macam mana nak menjadikan perniagaan itu sesuatu yang betul lah. Daripada idea-idea daripada pelajar yang membantu saya untuk mendapat ilham sedikit-sedikit. Jadi dari situ saya boleh katakan yang perkara-perkara yang saya lakukan sebelum ini dalam orang cakap membantu saya. Tidak semestinya pekerjaan sebelum ini orang cakap kenapa nak lepaskan pekerjaan yang bagus. Tetapi pekerjaan tersebut membantu saya. Dan penerimaan ahli keluarga, terutamanya ibu saya lah. Sebelum saya nak bertekad ataupun bertekad ataupun membuat keputusan untuk berhenti bekerja, sebelum itu saya akan berbincang dengan ibu saya terutamanya mengenai apa yang akan saya lakukan sebelum ini. Jawapan dia simple je. As long as you can survive, then you go. Betul. As long as you can survive, then you go. Okay. Menarik itu. Bagaimana pula, jadi apakah perancangan Encik Shafar Rizwan sendiri pada masa yang akan datang ni? Tambah kedai ke? Nak buka cawangan ke? Macam mana tu? Okey. Boleh dikongsikan. Perancangan saya untuk masa ini, sekarang ini saya masih mengusahakan perniagaan secara kecil-kecilan. Tetapi setiap orang mempunyai impian dan target masing-masing. Jadi pada masa ini saya hanya merancang untuk melebarkan saya punya perniagaan di peringkat yang sederhana lah. Belum lagi ke peringkat lebih tinggi sebab saya ingin menguatkan saya punya coverage, ataupun pasaran saya dengan pelanggan. Branding itu penting lah. Sebelum kita nak pergi jauh, kita kena
kuatkan kita punya best dulu. Betul. Supaya apa-apa yang berlaku lepas ini kita boleh belajar. Okey, betul tu. Jadi sebagai penutup lah, apakah tips atau pesanan memulakan dan dalam dan menguruskan bisnes ni bagi yang beginner lah. Khususnya anak muda itu sendiri sekarang jika kita lihat golongan belia sekarang ini bergiat aktif ya dalam bidang perniagaan ini. Macam mana tips-tips tu? Okay, kalau kita tengok pada masa sekarang, kebanyakannya anak muda sekarang ni memang giat aktif untuk berniaga. Especially dengan penggunaan media sosial untuk memasarkan produk-produk mereka. Jadi tips yang pertama yang saya cakap tadi adalah idea. Okay. Idea untuk memasarkan produk dan perkhidmatan kepada pelanggan. Jadi kalau kita tak ada idea, macam mana kita nak mulakan? Betul tak? Betul, betul. Okay. Kita kena idea yang baik di mana kalau kita belajar dari konsep ekonomi, kita perlu memenuhi kehendak pelanggan. Betul. Yang kedua, kita kena ada ilmu. Okay? Ilmu sangat penting untuk memulakan perniagaan. Di mana dalam perniagaan, kita sebagai ketua, kita kena tahu mengurus. Okay? Mengurus pekerja, Betul. mengurus keuangan, mengurus masa dan sebagainya. Jadi dengan adanya ilmu yang kita boleh dapatkan melalui kursus-kursus yang disediakan, sama ada kerajaan, kursus yang disediakan oleh kerajaan ataupun pihak swasta, kita ambil untuk kita belajar sendiri. Dan yang ketiga, tips yang ketiga, kita kena ada skill yang baik. Itu yang penting. 3 tips iaitu yang pertama kita ada idea, yang kedua kita kena ada orang cakap ilmu penting, yang ketiga kita kena ada apa tadi? Skills. Skill dalam perniagaan lah khususnya. Betul tu. Skill tu penting. 3 benda ni tips ni untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Jadi terima kasihlah Encik Shafar Rizwan kerana berkongsi ilmu-ilmu perniagaan yang sangat berguna untuk kita semuanya sebagai masyarakat yang bertanggungjawab yang nak mencari rezeki ni. Jadi setakat ini sajalah apa orang cakap perkongsian kami di Sejahtera Asia, sehingga kita jumpa lagi. Dan jika ada cadangan yang nak diusulkan, boleh saja direct message Sejahtera Asia. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Saya Fatah Bolhanuddin daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum.